إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الإزام ومشايخ الكرام. ماذا الشيخ عبد الوهاب الشعراني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإسرار. Sebelum soal satu single X. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Katibul asar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safwatul akhyar sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan akan taubat dan mengharamkan berterusan dalam dosa dan maksiat. Ya. Dan aku bersaksi, kata siapa ni? Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani min kibaril awliya, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada bersifat ketuhanan melainkan Dia. Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, pencatat segala kesan. Dan aku juga bersaksi, sungguhnya penghulu kami dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya, utusannya, pilihannya, dan di kalangan akhyar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memurniakan kesejahteraan ke atasnya, ahli keluarganya, para sahabat, pemimpin-pemimpin yang baik. Wa ba'd fahadha ta'liq ala wasiyat Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Maqbuli tayyiballahu sarahu wa ja'ala jannata muqaddabah wa maswa wa nafa'ana wal muslimin bi barakatihi wa a'ada 'alayya wa 'alayhim min salihi da'awati wallahu ta'ala as'al an yanfa'a bihi an yaj'alahu khalisan wa liwajhihi innahu 'ala kulli syai'in qadir. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah uraian kepada wasiat Syekh Al-Arif Billah Walizami. Ya, Al-Arif Billah, orang yang benar-benar mengenali Tuhan bil aswa', bizat wujudan syuhud wal ayat, ya, bukan mengenal Tuhan bil dalil wal burhan. Itu ulama ahli syariah, bukan awam. Dan yang akan lagi dengan Arif Billah yang hatinya sentiasa dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada selain memberi kesejukan hati melainkan Allah. Wala yakunu ma'an qarari wala yakunu ma'an lillahi qarari, dan tidak ada selain daripada Ta'ala menjadi ketetapan ketenangan hati para ahli. Dia kenang, hati dia tenang dengan Allah, bergembira dengan
Allah, berlazat mesra dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ini arti arif billah. Sebab itu kita tak jadi arif, berarti kita makin berlazat dengan makhluk. Lazat makan, minum, pakaian, kenderaan. Maksudnya kita tambah dengan akuan, maka dia Mi'raj ke hadirat Allah. Sebelum bulan Mi'raj kita minta biar rohani kita di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala ke hadirat ma'rifat yang sebenar. Ke Mi'raj yang kena dia kedua isu Allah. Adapun kemudian daripada itu, maka ini adalah huraian ke atas wasiat si arif billah, ya, Abu Isa Ibrahim Al-Makdiri. Moga-moga pertama damaikan kubur dan menjadikan surga tempat kembali dan kiamat. Moga-moga dia memberikan manfaat kepada kami serta kamu kaum muslimin dengan keberkatannya, dan membagikan ke atasku dan ke atas mereka dosa doa-doa salih, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku memohon agar dia memberikan manfaat dengannya sebab syekh, dan menjadikan sebagai amalan ikhlas bagi zatnya, dan semuanya dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Banyak tiap-tiap sesuatu mazhab bagi qudratillah Ta'ala. Antara berkuasa atas tiap sesuatu bermakna tiap-tiap sesuatu daripada khalaik makhluk ialah makhluk terjadi, tempat terjadi Allah Ta'ala. Kalau tengok makhluk perkara yang kita Tuhan, maka butalah mata hati, ya, mana hati yang dia seliput dengan pandangan zahir saja. Habis awalul wasiyah, pertama wasiat yang pertama, alaika ayyuhal akhi, alaika ayyuhal akh bil istiqamati fit taubah. Alaika itu isim fi'il amr dengan makna ilzam, lazim, wajib atas kamu. Wahai saudara yang berjalan ke jalan Tuhan, engkau beristiqamah dengan taubat. Istiqamah dengan taubat, tiap-tiap hari, setiap masa sentiasa bertaubat kepada Ta'ala dalam bentuk yang berbagai-bagai. Kalau tidak istiqamah dengan taubat, maka istiqamah dengan maksiat. Baik, at-taubatu fil lughati, taubat pada lughah apa? Ila ar-ruju', ila kembali. Pada bahasa Arab, taubat dengan asal makna kembali, ar-ruju'. Yuqalu, dikatakan ay fil lughah, tabah ay raja'ah. Ya, tabah mana taubat dia dengan mana raja'ah, kembali dia kembali, itu maksudnya. Itu pada luar. Wa fi syar'i, dan pada syarak yang dikatakan lagi ar-ruju' amma kana mazmuman. Ar-ruju' pada syarak ila apa? Kita rujuk pada perbuatan yang keji pada syarak, rujuk kepada perbuatan yang terpuji pada syarak. Itu mana taubat. Ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Pada taubat pada sudut bahasa ialah kembali, dikatakan dia taubat iaitu dia kembali. Pada syarak, kembali daripada perbuatan keji. Dulu dia buat maksiat, pusing taubat, pusing balik, kerjakan taat. Dulu lisan dia buat maksiat, pusing balik supaya lisan dia buat taat. Dulu anggota tubuh dia, mata, kaki, tangan, mulut, kemaluan dia, kaki, tangan, perut, semua itu ada membuat jenayah dengan Tuhan, maksiat. Maka sila kembali dengan kita bersihkan dia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di tengah jalan, pintu makrifat tidak akan dibuka bagi mereka yang masih bergembira dengan maksiat. Orang bergembira dengan maksiat dia boleh, orang yang tidak bercadang nak bertobat, atau masih lagi bermain-main dengan taubat, ya, atau makna baik. Dan tidak ada balik paling besar ialah kalbi kita diperturutkan dengan mungkar dan maksiat. Hadis. Wa laha bidayatun wa nihayatun. Fa bidayatuha at-taubatu minal kaba'ir.
summa sarair, summa makruhat, summa min khilafil aula, summa min ru'yatihil hasanah, summa min ru'yati annahu sara mahdudan min fuqara'iz zaman, summa min ru'yati annahu sirkun fi taubah, summa min kulli hadirin yaqulu lahu fi ghairi mardhatillah. Banyak banget. Dan sini mendetailkan. Mungkin ada pernah kita pernah tengok cara pembawakan. Tengok. Biasa kita tobat apa kan? Dosa besar. Dari dosa kecil kadang punya. Ya, nanti tengok lapisan. Kemudian dikata apa? Walaha bidayah. Walaha bagi taubat. Dia ada bidayah dan nihayah. Permulaan dan penghujung. Permulaan taubat adalah bertaubat dari dosa-dosa besar. Yang wajib dengan taubat. Tubu ila Allah. Buka. Permulaan adalah bertaubat dari dosa-dosa besar. Ya. Dosa ni panggil racun tadi. Racun yang membunuh. Benda haram tu panggil racun. Waktu Imam Ghazali buat lisan dunia ni ada dua. Satu yang haram, satu lagi dunia yang mubah. Dunia haram dibuat misal dua orang yang dihasad oleh seorang untuk membunuh. Dua-dua ni ada seorang hasad bunuh. Dia tengok makanan apa yang kawan ni paling gemar, dia buat makanan. Kemudian dia jemput dua orang. Ya, dia ajak, dia jamu, dia buat baik naik. Dia buat jamu makan. Salah seorang daripada dia nampak bahawa dalam makanan itu telah dibubur racun. Yang seorang lagi tidak nampak dalam makanan itu ada racun. Bila dihidangkan kedua, maka yang tak tahu pun makan dengan perlahan terlahap. Yang tahu tu dia makan nak, dia takkan makan. Waktu racun ada dalam. Itu arif billah. Yang tahu racun maksiat akan merosakkan kalbi. Kita akan buat, kita akan dekat, bahaya. Ya, ada pun yang tidak tahu, orang-orang awam yang jahil, yang lalai, maka dia makan benda haram tadi itu, ya, dengan pelahapnya. Siap dia membunuhkan. Oh, bodoh kamu, tak ambil sedap makan. Oh, dia tak ada habis, siap tambah. Duduk sebentar, dia lagi berung, muntah darah. Ya, akhirnya memang nanti untuk itu bandingan. Orang yang tahu dia takkan culik, sedap mana pun, macam mana beli radio, dia takkan makan. Dia dah nampak dalam keadaan racun. Begitulah arif billah, dia nampak kesan maksiat amat bahaya terhadap kalbi kita yang nak berjalan menuju hadirat Tuhan. Tak senang nak jaga tak, kerana jam dia kan habis. Ya, dan tidak ada arti insan bila dia hidup, dia tak berjalan kepada Tuhan. Ada arti wala, dia mati lebih baik. Ya, fafirru ila Allah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali, kesan dosa dari apa? Dia membunuh. Ada pun famalah benda-benda dunia yang tidak sampai peringkat haram, kita ambil lebih itu, dia panggil sebagai benda yang dilewati. Ya, benda ni tak sampai peringkat membunuh. Seorang mamak dia buat roti canai. Dua orang ni tengok, seorang nampak, seorang tak nampak. Yang seorang nampak dia tipik-tipik, yang dia perlu dia tipik. Tapi ketiak dia tipik. Yang seorang ni nampak, dia tak makan. Ya, yang seorang tadi makan, tapi makan dia tak mati. Sebab peluh dia jijik, ada maksudnya. Ya, dunia dia panggil menjijikkan ruhani para awliya, sebab mencemarkan perjalanan dia. Ya, itu maksud dia, kena ambil benda yang betul halal. Sebab makan yang halal menepati bizr, menepati benih. Kalau kita makan yang halal, dia akan menumbuhkan perasaan kita
ringan lazat untuk berjalan ke Tuhan. Rasulullah haram kullu lahmin nabata min as-suhti fannaru awla bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram fannaru awla bihi, maka neraka lebih awla dengan dia. Kalau tak bertobat, neraka sang sungguh, neraka makhluk, neraka di dunia apa dia? Ilal al-ghafalah, kelalaian yang Tuhan itu neraka di dunia. Kalau syurga dunia dipanggil apa? Futuhat, ma'rifah, mengenal Tuhan. Maka kalau tak kenal Tuhan dan lain, itu dipanggil narul mu'ajjalah. Ya, dia ada jannatul mu'ajjalah, dia ada selawan jannah apa? Nah, itu maksud. Kemudian daripada dosa kecil, dosa besar habis, dosa kecil nak tobat. Ya, sebab dosa ni dia memberatkan. Inna syirkal dzunub yamna ila masyiatan. Semuanya berat dosa ni, dia menyekat kita daripada berjalan ke Tuhan. Nak pergi tapi berat. Nak bangun malam berat, nak zikir berat, nak menghadap Tuhan berat macam tu. Memang teruk pun. Syekh Daud At-Ta'i sebut dalam Minhajul Abidin, dalam taqwa ala jamin lain siang lah dan anak-anak makmul taqwa Allah tidak ada. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak tahajud yang pusing-pusing melihat dan nak puasa siang membayar, sudahlah kamu ditambah faqabbal najka hatiatum, menambah kamu hatiah bermaksud. Bila severe kita buat ibadat ringan tidak, lazat tidak. Ya, kalau tak ringan berat, menandakan kita teruk dibalik dengan maksiat. Cepat gerak balik dengan taubat. Ya, dan kalau kita rasa lazat pula, kita rasa lazat ibadat, sedap, ringan, ya, apa kita perlu lakukan? Wajib bagi kita memandang itu kurnia dari dia, dan wajib bagi kita syukur kepada dia. Jangan pandang diri kita. Ru'yatu wujuduka mani'atun min syuhudi. Ya, tidak. Maknanya kau pandang diri kau tu mani'ah, kau terhijab daripada syuhudan dan Allah SWT. Itu adab kita dengan Tuhan. Kemudian daripada perkara yang makruh, mana pun kan kita kena selidik betul. Minal kabair, kemudian minas sabair, besar sekecil, kemudian daripada perkara yang makruh, ya, benda-benda yang makruhat. Apa makna makruh? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Benda yang diberikan pahala bila kita tinggal dan tidak sampai peringkat diazab kalau dibuat, ya, bila tinggal dulu. Kalau benda haram, ma yusabu ala fi'lihi, benda yang diazab apabila kita buat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, daripada khilaful aula. Khilaful aula di bawah makruh. Dia tak naikkan ke makruh, tapi dia panggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau ada buat itu pun tinggalkan. Kemudian yang kelima, daripada melihat segala kebaikan yang dilakukan. Dia boleh masuk, dia boleh nak masuk. Dia dah masuk penting Swiss, nak masuk jalan makrifat kepada Tuhan. Itulah kita padankan daripada kita bertobat, daripada melihat kebaikan yang dilakukan. Kalau kebaikan kita lihat, kita pandang, terasa, sila bertaubat. Ini bukan dia taubat, dia ambil gambar, dia buat kebajikan, dia tunjuk ke orang pula, kan? Dia buat taat, satu dunia nampak, dan tu dia pergi Mekah, dia belum habis tawaf, gambar dia tulis satu dunia dia sampai habis sisi tu. Imam Ghazali sebut, tolong kalau pergi Mekah pun janganlah dekat gambar, pernah ambil kenangan dah, tak payahlah. Dia belum tawaf lagi ke situ lagi, habis kena tipu punya. Lepas tu orang tahu sana orang nak awak sini, orang tahu habis. Imam Ghazali kata selalu dah ibadat 70 tahun, batal segala pahala haji dia dengan satu kalimah. Orang datang ziarah rumah dia, dia sound bini dia, Imah Hadijah dia tu, kau pulaukan cerit yang kita pergi haji kali ke-7. Oh, dia nak cerita dia pergi haji kali 7. Ya, sepatah dia cakap tu kata Imam Ghazali, batal habis amalan. Ya, amin. Innallaha
jamil yuhibbul jamal. Tuhan itu cantik, kita terima mereka yang cantik. Cantik di sisi Allah Ta'ala, bersih daripada pandangan kita. Kita nampak semua af'al dia. Baru dia cantik. Tengok dia. Ada berlapis minta taubat. Kemudian minta taubat kepada apa? Kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita terasa kita ni, taubat. Sebab tu jangan ada hasrat ibadat yang kita lakukan untuk kita paparkan kepada orang lain. Kalau ada hasrat yang kita akan bertemu jalan makrifat dengan Tuhan. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak suka amal itu disekutukan, maka dia tak nak hati itu disekutukan dengan lain. Kalau hati dia betul siddiq tawajuh kepada Tuhan, kenapa dia minat menarik perhatian orang? Kenapa? Kenapa gemar lagi orang pandang? Kenapa seronok lagi orang lihat? Ya, sebab sampai peringkat hatta yastawiya indahu ya az-zahab wal hajar, ya al-ghina wal faqr. Sama je bagi dia kaya miskin, emas batu syukur. Bermakna apa? Qalbi dia tidak bertakluk dengan alam mulki. Dia sudah naik mi'raj ke alamil malakut wal jabarut. Itu kita sama mi'raj kan? Ini mi'raj rohani. Dia mi'raj daripada alamil mulki, dia naik alamil ruh, alamil malakut wal jabarut, tempat memandang dan pentajalian Allah Ta'ala di sana. Masih Ahmad Idris kalau kita tengok wirid sahur dia, Masya Allah, dahsyat-dahsyat ya. Kemudian daripada melihat segala kebaikan yang dilakukan, kemudian daripada memandang dirinya. Sebab ibadat nampak diri kita kan, oh tobat ya, rasa kita buat saja, kita lupa itu kurnia Allah Ta'ala, cepat tobat ya. Azza min fadli Rabbi, itu semua kurnia Allah. Kemudian tergolong di kalangan fuqaha, mereka yang hampir fuqara, mana yang hampir kepada Allah Ta'ala di zaman ini ya. Kalau dia rasa dia adalah fuqara, ini minta ampun dia. Sebab semua punca apa ni? Ru'yatun nafs, memandang diri. Sebab dia kena pandangkan, yang pandang diri. Kemudian daripada memandang dirinya benar dalam taubat. Bersirat lagi kan, kita bertaubat tu, kita rasa taubat aku ni celik kan, okey dah, oh taubat lagi. Nabi Abdul Adawi kata taubatmu berhajat kepada taubat balik ya. Wali-wali merasakan dosa dia lebih banyak dia berpasir, dia berkata di muka bumi. Kalau wali kita dijapuk lah ya. Allah. Kemudian daripada setiap lintasan, berapa dah? 7 lapisan tadi. Iaitu daripada khatarat, lintasan yang muncul baginya pada suatu yang lain daripada redha Allah. Mana ada kalbi dia terlintas tu, khatir. Sebab kita minta inayah. Bil inayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan ada riayah, tadi hidayah lepas daripada kufur dan syirik. Wabil inayah, bantuan lepas daripada dosa besar dan kecil. Yang mas sekali paling tinggi riayah, pemeliharaan. Dia dapat riayah min Allah, dia mahfuzun anil ghafalat wal hafarat. Dia akan selamat daripada ghafalat dan hafarat. Itu yang diminta dalam kitab Abi Madian At-Tilmisani radhiyallahu anhu. Habis. Kemudian kata Tuan Pengarang, satu lagi, wa amma nihayatuha, adapun kemuncak taubat ya, at-taubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfat ain ya. Ada sebab tepat lagi, dari Muhammad Rabbi kulli lam wa na asih sudah ahadiyah. Naqsyaband dia guna zikir apa? Nafas. Sama kan? Pada mana tarekat penyenang kita sentiasa kun ma'allah.
sentiasa dengan Tuhan. Ya, nikmat Tuhan tak pernah putus daripada kamu. Jadi putus kapak kembali tiga. Ya, sesuai mensyukuri nikmat Tuhan, jaga kalbi kita. Kalbi, jasad tak guna. Jasad kita nak bersama dengan orang, buat kerja apa, masyarakat, buat sini, buat tak ada masalah. Nak ke laut, darat. Kalbi je. Sebab tempat makrifat ialah kalbi, roh, sir. Bukan jasad luar. Jasad luar ni pergi pada makhluk, dan dalam ni pergi kat dia. Ya, pertama dia tak tilik kat luar, nanti dalam. Ada tak kita makrifat dengan dia? Ada tak maknanya mahabbah? Ada tak makan uns dengan dia, berjinak dengan dia? Tak? Kalau ada, Masya Allah, dia menjadi insan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tuhan kasih ada berbagai sifat, uyubat, ma'arif, manat yang kamu. Ada pun penghujung yang dan taubat, penghujungnya adalah bertaubat setiap kali dia lalai daripada menyaksikan Tuhan. Dia terjemahkan menyaksi, bahasa gitu. Jadi kalau bahasa sedap dia apa? Lemah daripada apa? Musyahadah akan Tuhan. Syuhud qalbi dia kata. Syuhud menamakan ni. Siapa duduk maka min musyahadah, kompon bersih qalbi. Ya, dia duduk je. Takut duduk tak lama, kadang-kadang duduk sekejap, jatuh balik, sekejap jatuh balik. Ya, sebab keadaan dia duduk maka musyahadah tenggelam qalbi dia yang lain. Dan qalbi tak ada makhluk, di mana ada riak, di mana ada ujub, di mana ada sombong, takabur. Dia kita ni makhluk, ru'yatul khalaq. Bab ara awliya abdanuhum wa al-khalaq. Wa qulubuhum ma'ar-rabb. Jasad dia sama makhluk, qalbi dia dengan Tuhan. Ya, mu'allaqun billah fi kulli lamhatin la nafas. Ya, ada nafas dengan Tuhan. Ya, ada yang lupa. Ya, ada nafas lagi Allah. Lepas pun Allah. Latihan. Dia lalai pun tembak dengan nama percikan nur tu ada. Azib lahu nurun. Zikir tu ada nur. Bagaimana selawat itu? Tuan-tuan berselawat kepada Nabi SAW. Apa jenis selawat? Ya, tuan-tuan lalai tak lalai, percikan nur Rasulullah dia dapat. Walaupun sikit dah dapat. Ya, sebab jangan sebab ni tak rahsia di sebelah nikah. La tatrukin li adami hudurika ma Allah. Kamu jangan tinggalkan zikir walaupun dalam keadaan lalai. Kamu zikir lalai jadi baik, dia betul tak zikir. Betul gitu. Buat zikir bagi apa? Pada kewalian dan pakaian para awliya. Jadi penghujung dia bertobat setiap lalai daripada syuhud akan Tuhan. Ya, pada setiap kedipan mata, tarfatul ain. Ya. Ataupun lamha, tarfat lamha, namun kedipan mata sentiasa dengan tarfat ain atau fikul lamhatin, kedipan mata. Kelip mata kita sentiasa kita tenggelam karam dengan dia, pancarkan nur ma'rifat daripada Allah Ta'ala. Lalai bermakna kita hukum janabah batinah. Orang yang lalai ni standard dia sama dengan orang berjunub. Kaifa ayyakula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala sedang kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai ditasbihkan dengan berjunub. Bagi orang berjunub dalam hukum fiqh, dia tidak dibenarkan duduk dalam masjid qadar tumakninah. Itu masjid zahir, itu masjid batin. Ya, masjid batin apa itu? Qalbi. Nak duduk hadirat Tuhan, jangan ada kelalaian. Zikir jangan putus, sentiasa zikir dalam sentiasa. Ya, Allah. Kalau sidang majlis dalam azab disuruh buat zikir tahlil. Nabi sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah sentiasa. Sama yang mana-mana zikir. Walhasil semua kembali ke dia balik. Ya, kembali apa? Zat wajib sentiasa. Qalbi kita berikat dengan dia. Jangan putus kan. Puput minta ampun semua dengan Tuhan. Minta ampun daripada lalai. Pada minta ampun daripada lalai kita fokus, maka minta ampun maksiat lebih lagi lah.
Ya, habis. Kemudian wasatara al-muhaqqiqun min ahli tariq ila akhir al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala Sayyidina Khairul Allahumma rabbana alhamdulillah. Cari ada makanan. Dari kami diketahui ini datang. Iya,